أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا
إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله
Ya Allah, kami bertobat kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, kami bertobat kepadamu, Ya Allah. Kami kembali padamu, Ya Allah. Kami kembali kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, kami kembali kepadamu, Ya Allah. Kami menyesal, Ya Allah. Kami menyesal atas segala perbuatan kami, Ya Allah. Kami menyesal, Ya Allah. Terimalah kami, Ya Allah. وندمنا على ما فعلنا إلهي نستني الفردوس فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال wahai Tuhan ku tak layak ke syurgamu namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun
dosa-dosa besar, dosa-dosaku bagaikan pepesir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepadamu. Suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap belas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiyullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum ya Nabiyur Rahmah. Assalamualaikum ya Nabiy Tawbah. Assalamualaikum ya Awwal al-Mushaffa'. Assalamualaikum ya Syafi'ul Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma iftah alaina wa ala dhurriyyatina futuh ala rajin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك، اللهم إن إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan
wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama dalam pengajian petang hari Ahad yang mulia ini, iaitulah pelajaran yang kita membaca daripada kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, kitab dalam bahasa Arab yang telah ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, yang wafatnya pada tahun 774 Hijrah, hampir pada 700 tahun yang lalu. Ya tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada rohnya Tuan Pengarang kita Al-Imam Ibn Kathir. Semoga Allah tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmah pada rohnya, dan supaya dilimpahkan barakah ilmunya kepada kita, dapat kita hayati dalam hidup kita dan dapat dimanfaatkan di hari akhirat kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam pelajaran kita semalam kita telah menyebutkan daripada sifat-sifat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka dan syurga. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Sebelum itu kita telah sebutkan bahawa rahmat Allah SWT yang diturunkan, yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan, sewaktu menjadikan langit dan bumi ini, Allah jadikan 100 rahmat. Dan satu rahmatnya diberikan kepada penduduk dunia ini. Semua kita, daripada awal manusia sampai akhir manusia, sekalian haiwan-haiwan, sekalian binatang, dan semuanya kita katakan makhluk ciptaan, pokok-pokok dan jin dan manusia, semuanya mendapat nikmat hanya dengan satu rahmat Allah. Lagi 99 Allah simpankan di akhirat. Untuk siapa Allah Ta'ala simpankan itu? Untuk orang yang beriman. Jadi itulah tuan-tuan, sebab di hari akhirat lebih lagi kita perlukan rahmat dan belas kasihan Allah, kerana itulah lebih dahsyat daripada dunia. Dunia tak ada sangat apa pun. Susah-susah dunia, lebih-lebih kita mati, habislah. Tapi akhirat tak mati. Itulah yang lebih dahsyat. Di bawah matahari yang panas, berpeluh sampai ke pusat, sampai ke kerongkong. Kehausan, bukan satu hari, ribuan hari, 50,000 tahun berada di padang mahsyar. Masya Allah. Dan begitulah dia tuan-tuan. Jadi kita semua mengharapkan rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita bahawa apabila nanti di yaumul qiyamah, umat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling ramai sekali, yang paling banyak sekali ialah umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada kalangan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 70,000 orang yang golongan ini masuk syurga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami daripada golongan tersebut. Amin. Dan 70,000 orang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta lagi tambah daripada Allah Ta'ala. Ada sebagai riwayat menyebutkan Nabi minta tambah, dan Nabi pun diberikan tambahan. Setiap satu orang daripada 70,000 itu, Allah berikan lagi 70,000 lagi. Masya Allah. Jadi 70,000 kali 70,000. Berapa? Tak tahulah, 49 juta agaknya, Allah alam. Tapi itu pun masih kira sikit lagi, kerana umat Nabi SAW banyak lagi. Masya Allah. Sekarang saja 1.5 billion. Itu pun ini yang sekarang, yang dulu-dulu lagi. Alhamdulillah. Ya, jadi tuan-tuan, begitulah kita pun mengharap, ya Allah rahmatilah kami, selamatkanlah kami, selamatkan umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW semuanya dari api neraka-Mu, ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Tetapi yang mendapatkan rahmat barakah ini hanya orang-orang yang beriman. Orang yang tak beriman, dia tak mendapatkannya, sebab itulah pilihan dia kat dunia, dia tak nak beriman. Jadi maka dia tak adalah mendapatkan akan kerahmat Allah di hari akhirat itu. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, di hari akhirat adalah hari amat dahsyat. Allah SWT sendiri telah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Surah Maryam ayat yang ke-39. Wa anzirhum, dan berilah peringatan kepada mereka. Hari yang sangat kerugian, hari yang sangat duka cita, apabila telah diputuskan sekalian perkara dan sedangkan mereka saat ini sedang dalam keadaan lalai dan tak beriman. Masya Allah. Hari yang akan datang tu hari yang sangat duka cita, sangat kesedihan, menangis tak berguna, sudah hampir sangat dekat, tapi kita dalam lalai. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, iaitu manusia berketawa, bergelak gembira, sedangkan kain kafannya sedang disiapkan. Matinya tak tahu malam ini atau besok, tapi mereka sedang gelak ketawa gembira, tak menyadari diri mereka akan mati. Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Rasulullah SAW. Lalu di sisi sebahagian golongan sahabat-sahabat itu sedang berketawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan ketawanya sedikit dan menangisnya banyak. Itulah kalau kamu tahu. Apa yang Nabi tahu? Nabi sudah tengok apa yang dalam neraka. Nabi sudah tahu apa azab-azabnya. Na'udzubillah min zalik. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi petang ini kita menyambung lagi dengan pembicaraan tentang hari akhirat. Hari di mana selepas kita dibangkitkan, setelah kita diperhitungkan, setelah kita ditimbang amalan kita. Maka berkatalah Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, iaitu daripada berkat riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala daripada Atha bin Yazid dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Nabi ditanya oleh orang, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kita akan dapat melihat Tuhan kami di yaumul qiyamah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, adakah kamu dapat melihat matahari yang tidak ada awan yang melindunginya? Maka mereka mengatakan, bahkan ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, begitulah kamu akan melihat Tuhan kamu yaumul qiyamah seperti itu. Dan demikianlah dia tuan-tuan dan puan menjadi makna di sini kita insya-Allah orang yang beriman akan dapat melihat Allah SWT di yaumul qiyamah apabila sudah masuk ke dalam syurga. Kerana ini adalah satu nikmat. Nikmat yang paling besar sekali dalam syurga. Bukan nikmat bidadari, bukan nikmat makan minum, bukan nikmat mahligai. Tapi nikmat yang paling besar sekali dalam syurga ialah menatap zat Allah SWT. Ya Allah, kurniakanlah kami dapat menatap zat-Mu yang mulia. Ya Allah, ya Allah, kami rindu padamu, kami kasih dan sayang padamu, ya Rahman. Kaulah Tuhan kami, kaulah Tuhan alam semesta ini. Kau telah kurniakan kami nikmat yang tak terhingga, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Lakal hamdu wa lakal syukru, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya, bahawa kita semua akan nampak nanti lihatnya zat Allah yang mulia di yaumul qiyamah, tapi dalam syurga. Dan orang yang kafir tidak akan dapat melihat zat Allah SWT, kerana melihat zat Allah itu nikmat, dan orang kafir tidak akan dapat nikmat ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, maka akan dibentangkan siratal mustaqim di atas neraka jahanam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa akuna awwala may yujizahu, dan akulah orang yang pertama yang akan menyeberangnya. Dan semua nabi-nabi apabila melihat akan umatnya pada hari itu menyeberang jembatan Siratul Mustaqim, mereka mengatakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Sebab ketakutan tuan-tuan di atas jembatan Siratul Mustaqim tu. Wa bihi kalalib mithlu syauqi su'dan, dan di atasnya itu, di atas jembatan Siratul Mustaqim sepanjang-panjangnya ada cangkuk-cangkuk sepertinya duri-duri pokok yang berduri. Macam mana cangkuk tu? Mana kalau duri tu jalan sikit tersangkut, kena baju koyak. Macam itulah tersangkut. Tapi ini kalau tersangkut, bukannya koyak, terus jatuh ke dalam neraka. Na'udzubillah, ya Allah.
Selamatkanlah semua kami dari azab neraka-Mu, ya Allah. Kami tahu kami tak layak untuk syurga-Mu, tapi kami juga tak mampu menanggung azab neraka-Mu, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Rahman, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, begitulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ghair annaha la ya'lamu qadra 'azamiha illallah, tidak seorang pun tahu bagaimana besarnya cangkuk-cangkuk itu yang akan mengait dia, akan mentarik dia dalam neraka. Ada cangkuk yang orang yang malas mayang, tarik. Ada cangkuk orang tak keluar zakat, tarik. Ada cangkuk orang yang tak puasa, tarik. Ada cangkuknya orang yang minum arak, berzina, berjudi, semua ada. Dah siap dah. Semua amalan-amalan jahat mereka yang dibuat di dunia ini, semua dah siap kiri kanannya. Maknanya siapa yang ada buat perkara-perkara yang maksiat itu tapi tak bertaubat lagi pada Allah, akan ditarik, na'udzubillah, jatuhlah dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Hatta idza faza'a Allah min al-qada' baina ibadi wa arada yakhruja min an-nar man arada ay yukhrijahu mimman kana yashhadu an la ilaha illallah amara al-malaika ay yukhrijuhum faya'rifunahum bi'alamati athari sujud. Jadi setelah semua dah selesai daripada hisab, perhitungan, yang dah masuk syurga, yang masuk neraka, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat yang menjaga neraka, keluarkan orang-orang yang masih dalam hatinya kalimah la ilaha illallah, yang masih beriman walaupun sebesar biji sawi, dikeluarkan mereka dan dikenali mereka dengan athar sujud, bekas tempat sujud dia. Tempat sujud ini diharamkan, neraka tak boleh memakannya, tak boleh membakarnya. Itu satu kelebihannya. Orang yang bersembahyang, ibadat pada Allah, walaupun dia banyak dosa, dia masuk neraka, tapi tempat sujud itu tak akan disentuh oleh api neraka. Fa yusabbu alaihim ma yuqalu ma'ul haya. Maka orang yang dikeluarkan dari neraka itu akan dibasuhkan dia dengan air yang dinamakan air hayat. Hayat tu mana hidup lah, air yang hidup. Maka dia punya tubuh badan yang dah hangus, yang dah kering tu, yang tinggal tulang belulang saja, dia pun hiduplah seperti manusia, seperti pokok bawang tu, hidup baliklah tubuh badan dia dan anggota dia semua. Dan kemudian dia pun dibawalah dia oleh air yang kita kata seperti air sungai, dia bawa mereka keluar daripada api neraka. Wa yabqa rajulun muqbilun biwajhi 'ala an-nar, maka tinggallah orang-orang yang duduk dalam neraka tu daripada kalangan orang-orang yang tak beriman. Mereka tu kekal dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Rugi mereka, hidup dunia senang lenang, gembira, happy, tapi taklah lama kemudian duduk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Maka orang yang dilepaskan dari neraka, yang orang beriman, yang penghabisan keluar pada neraka itu, maka dia pun berdoalah kepada Allah, berdoa pada Allah, minta pada Allah SWT, ya, supaya dia itu diberikan dia, supaya dapatlah dia lepas keluar pada neraka itu. Maka Allah Ta'ala pun berkata, la'allaka in ataituka zalika tas'aluni ghairah. Kalau aku dah keluarkan kau pada neraka, kau nak minta lagi yang lain? Jawabnya, tidak ya Tuhanku, demi kebesaran-Mu aku tidak akan minta lagi yang lain. Yang penting nak keluarlah, wajah aku tak mau melihat lagi apa neraka tu. Maka keluarlah dia daripada neraka itu. Allah Ta'ala perintahkan supaya keluarkan neraka. Dan bila dah keluar pada neraka pula, dia minta lagi, ya Rabbi, kedekatkanlah aku ke pintu syurga. Dekatkanlah aku ke pintu syurga. Dia minta. Allah Ta'ala tanya lagi, tadi kau ada janji tak minta lagi, sekarang kau minta lagi pula. Ya Rabbi, aku tak akan minta lagi yang lain. Betul kau tak minta lagi yang lain? Maka dia kata, tidak ya Rabbi, aku tidak akan minta lagi yang lain. Maka Allah Ta'ala pun perintahkanlah supaya dibawakan dia di tepi pintu syurga. Dia pun melihatlah dalam syurga tu. Fa'idha ra'a ma fiha sakata masya Allah ayaskuta. Bila tengok dalam syurga, dia terkejut. Tak tercakap lagi. Begitu terkejut, dia cantiknya, indahnya syurga, luar biasa. Maka dia pun kata, ya Rabbi adkhilnil jannah, ya Tuhanku, masukkan aku dalam syurga. Subhanallah, ini manusia ni dah bagi satu nak dua, dah bagi dua nak tiga, begitulah. Tapi Allah ni sangat luas rahmatnya, subhanallah. Maka Allah kata lagi pada dia, kan kau sudah janji kau tak minta lagi pada aku yang lain. Dia, inilah nak Adam, senantiasa selalu mungkir janji.
Kata Allah pada anak Adam itu. Maka dia kata, ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqi, janganlah kau jadikan aku makhluk yang paling merana dan rugi sekali, janganlah ya Allah. Maka dia pun doa, maka sehinggalah Allah Ta'ala pun ketawakan dia. Dan Allah Ta'ala pun kata kepada malaikat, masukkan dia dalam syurga. Apabila dia masuk dalam syurga, dia tengok syurga dah penuh dah. Macam mana ni nak masuk dah penuh dah. Maka Allah Ta'ala kata, kau nak apa? Kau cakap je nak apa? Letak je dalam hati kau, niat je. Faqila lahu tamanna min kaza fayatamanna. Maka dia pun berangan-anganlah nakkan syurga yang besar macam tu, macam ini. Maka Allah Ta'ala kata, hadza laka wa misluhu ma. Sekarang ini apa yang kau nak aku bagi kau, dan seperti itu lagi aku bagi kau double lagi. Dalam riwayat lain pula diriwayatkan bahawa aku bagi kau wa asyaratu amsali, dan 10 kali ganda lagi. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan bahawa dia diberikan syurga itu 10 kali ganda daripada dunia ini. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Orang yang last kali masuk syurga, dapatkan syurga tu 10 kali ganda lebih besar dari dunia ini. Bukan kata dari negeri kita, kampung kita, flat kita. Tak ada apa pun. Daripada dunia ini, Masya Allah. Kita sebutlah je lah orang kaya bilioner dalam dunia siapa? Tak ada. Itu semua tak ada benda pun. Allah bagi kita orang last kali 10 kali ganda daripada dunia. Gambarkan kalau orang yang awal-awal masuk syurga, orang-orang yang beramal soleh, bagaimana syurga mereka terlebih-lebih lagi. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Allahumma ja'alna min ahli jannatika ya Allah. Jadikanlah kami daripada ahli syurga-Mu ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Kemudian Allah SWT bersumpah kepada atas hamba-hambanya. Allah SWT telah sebutkan dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Ayat 71 daripada surah Maryam. Maka setiap daripada kamu pasti sekali akan melintasi akan jembatan Siratal Mustaqim. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Itulah dia satu keputusan yang pasti daripada Tuhanmu. Maknanya semua kita akan menyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, engkau pun akan menyeberang jembatan Siratal Mustaqim? Nabi kata, ya, aku pun akan menyeberang jembatan Siratal Mustaqim, tetapi Allah Ta'ala telah menyelubungiku dengan rahmatnya, iaitu Nabi Allah selamatkan. Jadi begitulah dia tuan-tuan, semua kita pun akan menyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan yang lebih halus pada rambut, yang lebih tajam daripada pedang. Jembatan yang 1,500 tahun perjalanan. Ada yang mengatakan 15,000 tahun perjalanan. Masya Allah. 1/3-nya mendaki, 1/3-nya mendatar, 1/3-nya menurun. Macam mana nak seberang? Sedangkan kita nak pijak saja pun dah kita jatuh dah. Belum lagi nak bersemberang jalannya. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, jembatan Siratal Mustaqim yang disiapkan oleh Allah di atas api neraka, dan semua orang akan melaluinya. Tak ada siapa yang terlepas, baik yang mukmin, baik yang kafir. Kafir memang kita tak payah cakap lagi lah, terus dia jatuh. Tetapi orang mukmin mengikut pada amal-amal mereka. Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, maka dibentangkan semata Siratal Mustaqim, yaridun nasu jami'an as-sirat. Semua manusia akan melalui jembatan Siratal Mustaqim itu. Ada yang seberangnya seperti kilat. Seperti kilat, lightning. Dia pijak saja kaki kanan di atas jembatan Siratal Mustaqim, satu lagi langkah, terus sampai depan pintu syurga. Macam mana ni? Bila? Mana jembatan Siratal Mustaqim? Dah tak nampak dah. Subhanallah, dah kat belakang dah. Dia tanya malaikat, mana jembatan Siratal Mustaqim? Dah, kau dah lepas dah. Oh, Masya Allah. Wah, seperti kilat. Sekelip mata saja. Masya Allah. Siapa dia tu? Itulah. Pertama sekali orang tu menjaga salat 5 waktu.
Jaga salat 5 waktu tuan-tuan ya. Jaga waktunya, jangan lambat-lambat sangat. Sekali-sekala tak apa, kadang-kadang tak apa. Jangan tiap-tiap hari sembahyang subuh dekat waktu nak habis baru nak sembahyang subuh. Jangan kita sembahyang zuhur, sembahyang asar dekat nak masuk maghrib baru nak sembahyang zuhur asar. Nak dekat masuk isyak baru nak sembahyang maghrib. Jangan, itu semua amalan orang-orang munafikin. Orang munafik mereka suka melambat-lambatkan salat. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka salat dengan malas. Dan sembahyang dia pun cepat kelangkabut Allah Akbar, sami Allah Akbar. Itu sifat orang munafik. Nauzubillah min zalik. Jadi kita jaga salat, jaga waktu dan jaga salat dari segi hukum. Hukumnya, itu yang kita sekarang belajar dalam kitab fikih kita setiap hari dari Senin sampai Jumaat tu, itu hukum dia. Ya, daripada bab wudu, daripada bab kita mandi hadas besar, daripada bab kita salat, rukun-rukun salat dan semuanya akan kita bicarakan lagi insya-Allah. Dan ada antaranya Nabi mengatakan yamur mislar rih, ada antaranya melalui jambatan siratal mustaqim seperti angin. Anginnya ditiup angin cepat juga tu, tapi masih kira lambat jugalah. Ya, dan wa minhum may yamur katir, ada yang menyeberangi jambatan siratal mustaqim seperti burung yang terbang, cepat burung terbang tapi lambat juga ni, 1500 tahun perjalanan. Wa minhum may yamur kajwadil khail, ada yang lari, ada yang seberang seperti larinya kuda yang laju, dan ada yang seberang seperti larinya ajwadil ibil, seperti unta yang laju. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, dan ada yang merangkak-rangkak. Ya, ada yang muka terbalik ke atas jembatan siratal mustaqim. Itulah dia orang semuanya kembali kepada amal-amal, dan kemudian cangkuk-cangkuk yang sudah disiap tu semua akan siaplah menarik orang-orang yang membuatkan dosa dan maksiat itu sehinggalah mereka terjatuh neraka, na'udzubillah min zalik ya. Begitulah. Dan kemudian hamba Allah yang jalannya lambat di atas perutnya, di atas kesok-kesok atas perut dia. Dia kata, ya Rabbi, kenapa kau lambatkan aku ini untuk menyeberang jambatan siratal mustaqim? Ya Rabbi, lima abta' tabi. Kenapa kau lambatkan aku? Fayaqulu lima abta' tabika innama abta' bika amaluk. Aku tak lambatkan kau. Lam abti' bika innama, aku tak lambatkan kau, tetapi yang melambatkan kau ialah amalan kau. Kau selalu lambat-lambatkan solat. Nak keluar zakat pun susah lambat. Nak puasa pun alamak leceh kan. Jadi engkau lah yang lambat-lambatkan amalan kau, maka lambatlah kau seberang jambatan siratal mustaqim. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jambatan siratal mustaqim, semua kita akan melintasinya. Sebab itulah kita selalu minta pada Allah Ta'ala, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah kaki kami menyeberang jambatan siratal mustaqim seperti kilat ya Allah. Janganlah kau jadikan kami terjatuh dalam neraka-Mu ya Rahim. Kami tahu kami tak mampu menanggung azab neraka-Mu ya Rahman. Walaupun kami sedar amalan kami bukanlah amalan yang baik, tapi kami mengharapkan rahmat dan belas kasihan-Mu, kerana kami tahu kalau Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kabulkanlah permohonan kami ini dengan berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita mintalah kepada Allah ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Allah SWT menyambung lagi dengan menceritakan, dan begitulah Rasulullah SAW menceritakan pula kepada hamba-hamba Allah yang akan masuk ke dalam syurganya, di mana awal Rasulullah SAW bersabda, awal zumratin talijul jannah suwaruhum ala suratil qamar lailatul badar. Golongan yang pertama sekali yang akan masuk ke syurga ialah golongan yang mana wajah mereka sepertilah bulan purnama. Masya Allah, terang benderang bercahaya. Masya Allah. Itulah 70,000 orang yang dikatakan masuk syurga tanpa hisab. La yabsuquna fiha wa la yatamakhatuna fiha wa la yataghawwazuna fiha. Mereka tak berludah, tak berkahak, tak berkencing, tak berbuang air besar. Masya Allah. Aniyatuhum amsyatuhum az-zahab wal fiddah. Sikat-sikat mereka, gelas-gelas mereka semuanya daripada emas dan perak. Masya Allah ya.
Dan bau peluh mereka tu bau peluh minyak wangi, Masya Allah. Jadi orang dalam syurga ni dia tak ada toilet. Tak ada toilet macam mana? Kita rumah kita mesti ada toilet. Ya, dalam syurga tak ada toilet. Sebab syurga ni suci, bersih. Toilet ni kotor, najis. Jadi kalau sekira orang dalam syurga tu dia makan, dia puaskanlah kehendak dia. Tak ada macam alamak dah penuh, tak boleh. Tak ada. Dia nak makan satu periuk nasi biryani dam pun dia makan satu periuk. Masya Allah. Kalau dia nak lah. Subhanallah. Dan apabila dia makan semua makanan tu, dia akan jadi peluh. Peluh dia tu akan lebih wangi pada bau kasturi. Masya Allah. Tak ada bau tengik, tak ada bau-bau badan, tak ada. Lebih bau pada kasturi. Tak payah nak pakai spray perfume semua, tak payah. Masya Allah. Itulah orang dalam syurga. Jadi orang dalam syurga ni tak ada buang yang besar, tak ada buang yang kecil. Masya Allah. Jadi wangi, semua wangi. Dan bidadari pun dibuat daripada kayu-kayu gaharu, kayu-kayu kasturi. Bidadari dibuat pada kayu-kayu gaharu kasturi. Makna wangi-wangi semua. Peluh-peluh semua jadi wangi-wangi. Jadi semerbak-merbak dalam syurga. Masya Allah. Walikulli wahidin minhum zawjatan. Setiap daripada mereka ahli syurga tu 2 isteri. Dan ini isteri, belum lagi bidadari. Isteri, dan setiap isteri tu dia boleh nampak, orang kata can see through, daripada otak dia, daripada kaki dia, dia punya daging-daging dia boleh see through. Maknanya halusnya kulit-kulit dia tu boleh sampai nampak can see through. Masya Allah. Indahnya, cantiknya. Dan itulah Allah Ta'ala jadikan. Jadi kalau isteri kita pun menjadi masuk dalam syurga, mereka lah yang jadi ketua-ketua bidadari-bidadari tersebut. Ya. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghaw. Tidak ada gaduh-gaduh, tak ada selisih faham, tak ada kecil-kecil hati dalam syurga, tak ada. Tak ada cemburu-cemburu, tak ada. Jadi kalau sekiranya seorang suami tu dia dapat 17% masuk syurga, lelaki last person syurga dapat 70 bidadari. Isteri saya kata, engkau orang semua layan laki aku dah malah nak layan dah. Nampak? Masya Allah. Ini kat dunia je tak boleh jadi macam tu. Dunia perang dunia, tuan-tuan. Tapi syurga kau orang layan lah. Masya Allah. Itulah dia Allah Ta'ala bagi kepada syurga, tuan-tuan, ahli syurga. Allahu Akbar. Dan umur orang dalam syurga, berkata Imam Ahmad dan Imam Tabarani meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlal jannati jardan mardan baydan ju'adan mukhalina abna'a 33 wa hum ala khalqi adam 60 zira'an fi ardi 7 azra. Iaitu orang yang masuk dalam syurga ini orang yang semua muda-muda belaka, putih-putih, hebat-hebat, tampan-tampan, dan bercelak pula. Mata dia bercelak, cantik. Umur mereka 33 tahun. Dan mereka semua, rupa bentuk mereka tu tinggi macam Nabi Adam AS, 60 hasta tinggi, dan lebar badan mereka 7 hasta. Masya Allah. 7 hasta, 1 hasta. Ini 1 hasta. 7 hasta. Besar badan dia. Kenapa besar? Orang yang tinggi. 60 hasta. 60 hasta. Kalau ni 1 hasta macam 1 kaki setengah. Jadi kalau 60 tu menjadi macam 90 kaki. 90 kaki. Macam mana tu? Macam rumah 3 tingkat. Wow, rumah 3 tingkat. Macam itulah, tuan-tuan, ya. Jadi orang dalam syurga semua besar-besar, tinggi-tinggi semua. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Dan umurnya 33 tahun, kekal macam tu selama-lamanya. Tak ada nak berubah-berubah. Sekejap nanti dah tua-tua, tak ada tua. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada seorang wanita perempuan tua yang sedang duduk berzikir, ya. Nabi kata, ya makcik, nama dia Juwairiyah, makcik ni orang tua tak masuk syurga. Ya Rasulullah, orang tua tak masuk syurga. Nangis dia. Kemudian Nabi kata, ya, orang tua tak masuk syurga, tapi kalau Allah nak masukkan dalam syurga, Allah jadikan dia muda. Jadi dengan itu orang dalam syurga semua orang muda-muda, tak ada orang tua-tua, tuan-tuan, ya. Itulah kelebihan syurga. Jadi kita kat dunia ni sabarlah sekejap, ya. Kita dah sakit, mata dah rabun, telinga dah tak dengar, gigi pun dah tanggal. Tak apalah apa nak buat itu. Itu adat kita, umur kita dalam dunia. Memanglah dunia bukan tempat segala-galanya. Dunia hanya tempat
persinggahan saja, sementara saja. Nabi kata, tidaklah aku dengan dunia melainkan seperti seorang yang berjalan berlindung daripada panas di bawah pokok, dan kemudian aku akan meninggalkannya. Itu saja, kita kejap aja. Lama mana kita nak susah? Ini COVID, ustaz, susah COVID ni. Berapa lama kita nak susah? 1000 tahun tak ada, 100 tahun tak ada. Kalau Allah izin lagi berapa Allah angkat. Kalau tak ada pun, sampailah kita umur mati, matilah kita. Berapa tahun lagi? Tak sampai 100 tahun. Allahu alam. Maka kita pun balik pada Allah. Jadi yang pentingnya, kita buat persiapan kita untuk kita balik kepada Allah Ta'ala. Ya, ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Begitulah ahli syurga yang telah kita sebutkan. Tetapi jangan kita hanya ingat ahli syurga saja. Bahkan ahli neraka pun azab-azabnya pun sangat menakutkan. Sebagaimana banyak ayat-ayat Quran penuh dengan menceritakan tentang azab-azab neraka. Sehingga kan Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa ma hum fil ardi jami'a thumma yunjihi kalla innaha ladha nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'u'a. Yang artinya, bercita-cita orang-orang yang telah melakukan kesalahan di dunia, kalau boleh nak tebuskan azab neraka mereka itu pada hari akhirat itu dengan anak-anaknya. Ya Allah, ambil anak-anak aku, tapi selamatkan aku dari neraka. Tak sayang anak ke? Yang penting diri dia selamat. Anak pun tak apalah, biarlah anak aku masuk neraka. Ataupun dia kata, ambillah wasahibati wa akhi, ambillah isteri aku. Isteri kata, darling, sayang pun tak apa, biar dia masuk neraka, tapi aku nak lepas. Wa akhi, dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'i, dan keluarganya. Ya Allah, ambillah keluarga aku, masukkan neraka, tapi lepaskan aku. Dia ingat dia boleh buatkan tebusan macam tu. Dan kalau boleh, wa man fil ardi jami'an, kalau boleh semua orang satu dunia, ya Allah, ambillah mereka semua, gantikan aku tak mau masuk neraka, lepaskan aku. Thumma yunji, kemudian lepaskan dia. Kalla, Allah kata tidak. Innaha laza, sungguh dia adalah api neraka tu bergolak-golak, membakar-bakar. Nazza'ata lishawa, terkopik-kopik sekalian kulit-kulit kepala. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan ya. Dunia ni kalau sekiranya kita ada billion of dollars pun, besok ya Allah ambillah 10 bilion, ambillah 100 bilion, lepas kau neraka, tak ada apa, tak ada nilai yang di sisi Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu jangan kita tertipu dengan hidup dunia. Jangan sampai dengan kita punya kerja dunia, kita sampai langgar hukum Allah, sampai tinggal semayang. Jangan ya. Taubatlah kita pada Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak bahawa di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda. Pemuda ini bila dengarkan neraka, dia sudah ketakutan. Dia menangis, setiap hari dia menangis, tak keluar rumah dah, duduk rumah. Sampailah berita tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergilah ziarah rumah dia. Bila dia tahu Nabi dah masuk rumah dia, dia pun peluk Nabi, erat-erat dia peluk. Sampai lepas tu dia jatuh, meninggal. Masya Allah. Begitulah dia hamba Allah ni, yang di mana Allah Ta'ala dah bukakan mata hati dia. Dia dapat rasakan ketakutan, kegerunan akan neraka itu. Kita dengan neraka kita tak rasa apa. Pasal hati kita lemah. Iman kita ni sangat daif. Itulah sebab kita tak rasa. Tapi orang-orang yang sudah Allah bukakan mata hati dia, dia rasakan kegerunan itu. Dan begitu juga diriwayatkan bahawa oleh Imam Qurtubi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada bahawa anna Salman al-Farisi, Salman Farisi, seorang sahabat yang mulia, beliau apabila mendengar firman Allah, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, sungguh neraka jahanam itulah tempat perjanjian, meeting, tempat pertemuan semua orang. Maka bila Salman Farisi dengar, 3 hari dia tak menentu, fikiran dia terganggu. Seperti orang yang orang kata hilang akal. Kenapa? Ketakutan dia. Sampai akhirnya lepas 3 hari itu bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, macam mana ini kita nak berjumpa di neraka? Na'udzubillah. Maka lepas tu turunlah firman Allah Ta'ala. Innal muttaqina fi zilali wa uyun. Tetapi bagi orang yang bertakwa, mereka di bawah bayangan dan di bawah air-airnya mengalir.
alhamdulillah, barulah reda sikit diri dia. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Itulah dia, bukanlah mudah tuan-tuan. Hari akhirat tu amat dahsyat. Bagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa qalu la tanfiru fil har. Orang-orang yang di waktu zaman Nabi SAW, Nabi ajak mereka keluar pergi berjihad. Mereka kawan-kawan dia yang munafikin kata, jangan keluar pergi berjihad. La tanfiru fil har, jangan keluar pergi jihad, panas-panas ni. Maka Allah mengatakan, Qul naru jahannam asyaddu harra law kadu yafqahun. Katakan, panasnya api neraka itu lebih lagi dahsyat law kanu yafqahun, kalau mereka itu tahu ya. Itulah dia tuan-tuan. Panas hari ini kita rasa dah panas, tapi neraka lagi panas lagi. Macam mana panasnya neraka itu? Diriwayatkan pada Malik bin Anas radhiyallahu an. Malik bin Anas rahimahullah taala, Imam Malik dalam kitab Muwatta hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naru bani Adam allati tuqiduna juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Api yang kamu bakar di dunia ini, wahai anak Adam, macam kita bakar masak-masakan kita kat dapur kita ni, adalah satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka Allah. Maknanya apa? Kalaulah api kita ni sekarang ni, kita punya berapa degree? Berapa degree ya? Kalau kita katakan air kita kata panas 37 degree atau 45 degree. Okey, katakan 45 degree kali 70. 70 kali berapa? 3150 degree. Allahu Akbar. Hancur, luluh kita, habis semua. Tak ada lagi, tulang pun habis, tapi tak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Tak hidup dan tak mati. Kalau mati dah baguslah kan. Dah tak rasa sakit lagi. Orang-orang dalam neraka semua minta kau boleh matikan, tapi tak mati. Sebab apa? Dah masuk neraka. Na'udzubillah. Khuludun la mauta. Begitu dalam hadis Nabi kata, malaikat berkata kepada ahli penduduk syurga, khuludun la mauta ba'da. Kekallah kamu, tidak ada mati lagi lepas ni. Dan begitu juga dikatakan pada ahli neraka, khuludun la mauta ba'da. Kekallah dalam neraka, tak ada mati. Kalau ada mati dah senang, tapi tak mati. Gambarkan tuan-tuan. Bukan 1 hari, bukan 1 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun. Berjuta tahun, bilion tahun, and forever and ever. Mereka sentiasa di dalam azab api neraka. Allah. Itulah rugi yang serugi-ruginya. Apa yang ada dalam dunia sekejap saja rasa megah, mewah dengan kekuatan, dengan ke power dia. Tapi tak ada apa lagi ke akhirat. Itulah kita nikmat yang paling besar sekali, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah ya Allah. Syukur padamu yang kau telah berikan kami iman dan Islam ya Allah. Janganlah kau matikan kami melainkan di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Berkata Al-Imam Hafiz Al-Baihaqi, di mana meriwayatkan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi daripada Rasulullah SAW bersabda, an-naru la yatfa'u harruha wa la yastali bihi biha. Iaitu api neraka tu tidak akan padam panasnya tak akan reda, dan tidak akan bahang dia tu ataupun menjulang-julang dia tu tidak akan berhenti. Maknanya sentiasa berjulang-julang api dia, dan kemudian begitulah bahang yang kepanasannya akan terus-terusan. Wa naqulu dzuqu adzabal hariq, dan Allah telah firmankan, rasakanlah azab yang membakar. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Dan demikian pula daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, telah datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu lam yakun ya'ti fihi, yang tak pernah Jibril datang satu masa, maka datang Jibril, dan Nabi berkata, ya Jibril, mali araka mutaghayyiran laun, kenapa aku lihat kau ni berubah warna kau? Maka dia pun kata, aku sebenarnya tadi telah diperintahkan Allah untuk membukakan neraka.
Maka Rasulullah SAW pun tanya, "Ya Jibril, beritahukan kepada aku, apakah tu neraka tu bagaimana?" Maka berkatalah Jibril, "Innallaha amara biha fa'aqada 'alaiha alfal 'am hatta biyadat." Sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan api neraka itu membakar 1000 tahun sampai dia jadi putih. Dan kemudian dibakarkan dia lagi 1000 tahun sampai jadi merah. Dan kemudian dibakarkan lagi api neraka itu 1000 tahun sampai dia menjadi hitam. Maka neraka itu adalah hitam, saudatul muslimah, hitam yang gelap. Jadi api neraka hitam, tuan-tuan. Ustaz, macam mana api itu kita nampak terang kan? Itu api dunia. Tapi api neraka itu gelap, segelap-gelapnya. Sudah dibakar 3000 tahun. Itu selepas 3000 tahun. Jadi kalau orang na'udzubillah min zalika yang masuk neraka itu bukan 1000 tahun lagi, bukan 100 tahun, tak tahulah juta-juta tahun lagi. A'udzubillah min zalik. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah dia. Kemudian la yudhishararuha wa la yatfullah buah, dan tidak akan berhentilah dia punya azab sengsaranya dan kebahang dia. Wa qala wallazi ba'atha bil haqq law anna halqata min as-silsilati allati na'ata Allah fi kitabi, kata Jibril, demi Tuhan yang mengutuskan kau dengan kebenaran, kalaulah satu rantai saja daripada api neraka itu yang di mana diletakkan di atas bukit dunia ini, maka seluruh bukit-bukit dunia akan menjadi cair, tuan-tuan. Allah, satu saja rantai daripada api neraka, bukan rantai besar. Kita kata macam satu gelang saja daripada api neraka. Neraka itu panjang. Jadi ambil satu gelang dia saja, letakkan atas bukit dunia ini, maka bukit dunia ini akan jadi cair, tuan-tuan. Allah, ya Rabbi ya Karim, ya Allah masturna. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Jibril, "Hasbi ya Jibril, cukup, sudahlah. Sungguh sangat menakutkan aku ya Jibril." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melihat malaikat Jibril sedang menangis. Kemudian Nabi pun berkata, "Ya Jibril, kenapa engkau nak menangis? Kan engkau sudah diberikan keamanan oleh Allah dengan darjat engkau yang ada sekarang ini. Kau seorang malaikat." Maka berkata Jibril, "Apalah yang akan menghalangi aku? Apa yang akan menghalangi aku untuk aku menangis, sedangkan aku tak tahu bagaimana diri aku nanti di akhirnya." Jadi Jibril, malaikat pun menangis kerana dia tak tahu diri dia bagaimana nanti di akhirnya. Kita ni, tuan-tuan, kita pun ingat, kita orang Islam, kita dah tentu Islam. Kita pun tak tahu bagaimana akhir kita. Sebab itulah di sini kita senantiasa minta, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah kami semua dengan husnul khatimah. Matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam. Matikanlah kami dalam sujud padamu pada pagi Jumaat daripada bulan Ramadan, dalam keadaan kau meridai kami dan mengampuni kami, ya Allah, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pun menangis, takut. Dia pun tak tahu bagaimana diri dia. Dan dia pun berkata, "Faqad kana iblis minal malaikah." Iblis dulu pun daripada kalangan malaikat. Tapi apa sudah jadi? Dia sudah dilaknat. Dan waqad kana Harut wa Marut minal malaikah. Dan juga malaikat Harut dan Marut. Siapa tu Ustaz? Ini dua malaikat yang Allah Ta'ala dia jadikan dia manusia dan kemudian diturunkan ke bumi untuk mengajarkan sihir. Dan akhirnya mereka ni, dua malaikat ni pun sudah kembali kepada dosa dan maksiat. Jadi asal-asalnya dua malaikat ini dia mengkritik manusia. Mengkritik, apa ni manusia ini? Allah dah jadikan dan bagi nikmat pun mereka derhaka pada Allah, kufur pada Allah. Kemudian malaikat dia tak ada nafsu. Tapi apabila Allah Ta'ala pun nak uji dia, Allah Ta'ala jadikan dia manusia. Bila jadikan dia manusia, dia pun ada nafsu. Dia tengok perempuan, dia berzina. Na'udzubillah. Dah tak boleh kontrol lagi. Dan kemudian dia pun buat maksiat. Kemudian dia ajar orang buat sihir pula. Itulah asalnya malaikat Harut dan Marut. Jadi Jibril takut. Walaupun aku ni malaikat, aku pun tak tahu bagaimana diriku. Maka kalau bila dengarkan macam tu, falam yazalin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabki, Nabi pun menangis dan Jibril pun menangis. Maka disuruh, "Ya Muhammad, wahai Jibril, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengamankan kamu berdua. Ya, Allah Ta'ala telah berikan kamu keamanan, telah menjaminkan kamu selamat dan tidak akan Allah murka kepada kamu.
Maka begitulah Jibril pun merasa sangat takut gemetarnya. Dan begitulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluarlah daripada perjumpaan dengan Jibril itu. Dan kemudian Nabi berjumpa dengan sahabat-sahabat dan membicarakanlah kepada para sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat masa itu sedang duduk berkumpulan, berketawa-ketawa. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan ketawa sedikit, kamu akan menangis banyak. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, bagaimana hari akhirat itu dengan keadaan yang azab yang menantikan. Kalaulah na'udzubillah, sebab tu kita ni walaupun kita beriman, kita beramal saat ini, jangan kita megah. Wah, orang semua kafir neraka, ni semua neraka, ni semua maksiat-maksiat. Kita belum tahu kita sendiri. Sebab tu bila kita tengok orang macam mana jahat sekalipun, kita sentiasa rasa mungkin satu hari Allah bagi dia hidayat, dia lebih baik dari aku. Aku sendiri pun tak tahu diri aku bagaimana di akhir umurku. Selalu kita minta pada Allah. Orang yang selalu sangka baik dengan kebaikan orang, insya-Allah Allah akan beri dia kebaikan untuk diri dia. Tapi orang yang selalu mengatakan keburukan pada orang, ini neraka-neraka, dia sendiri pun belum tahu lagi selamat dari neraka ataupun tidak. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, ibu ayah kami, datuk nenek kami semua dari api neraka-Mu ya Allah. Kami beriman dengan janji-Mu, kami beriman bahawa syurga adalah benar, neraka adalah benar, yaumul hisab adalah benar, mati adalah benar, alam kubur adalah benar. Ya Allah, matikanlah kami semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan temukanlah kami dengan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kurniakanlah kami barakat dan syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Iaitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Dengan kita mendengarkan akan apa yang sudah disebut tadi, mudah-mudahan menambahkan lagi. Bukan kita ibadat tu bukan kerana takut neraka, bukan ibadat tu kerana kita nakkan syurga, tapi ibadat kita tu ialah mencari keridhaan Allah, supaya Allah redha kita dan selamatkan kita dari kemurkaannya. Jadi itulah asalnya kita ibadat tu, mencari keridhaan Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubiyya, Tuhanku, engkau lah yang aku maksudkan, keridhaan-Mu lah yang aku tuntut. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak, kurniakanlah kami akan kasih sayang-Mu dan ma'rifat-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Tadi pagi kita sudah pun mengadakan majlis Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada lagi ramai yang tak terkesempatan mengikutinya. Jangan lepaskan peluang, insya-Allah. Kita akan adakan lagi majlis Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Ahad depan, 11 hari bulan Oktober ini. Lagi seminggu dari sekarang, insya-Allah, pada waktu yang sama jam 11 pagi, iaitu tuan-tuan ikutilah melalui FB Tianful Travel. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kami akan adakan di Masjid Bencoolen di Singapura ya. Sebuah masjid yang di tengah-tengah bandar yang sedang melalui proses pembaharuan ya, renovasi. Jadi mereka pun mengharapkanlah dapat kita bantu sikit demi sikit, dan insya-Allah tuan-tuan kita pun merayakan akan Maulidi Rasul. Jadi mudah-mudahan dapat barakah, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan bawakan beberapa barakah Nabi kita Rasulullah SAW. Hari ini saya bawakan barakah iaitu tongkat Nabi Rasulullah SAW ya. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang tak dapat melihat lagi tongkat Nabi SAW pada pagi tadi majlis Maulidi Nabi, inilah tongkat Nabi SAW. Panjang tongkat dia ya. Memang Nabi orangnya tinggi tuan-tuan ni. Jadi tongkatnya pun panjang. Masya Allah, tabarakallah. Nabi ada 6 tongkat tuan-tuan. 6 tongkat. Ini salah satu daripadanya. Tongkat ini namanya saja, macam kita baca wadduha wal-laili idza saja. Ini nama tongkatnya. Masya Allah ya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita juga diberikan kesempatan dapat pula kita melihat akan rambut Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, waktu baginda Nabi mengerjakan hajatul wada', Nabi cukur rambutnya, tahallul, cukur rambut, dan rambutnya dipersuruhkan kepada Abu Talha, bagi-bagikan kepada orang ramai. Jadi adalah semua sahabat dapatlah 1, 2, 3 helai, 1, 2, 3 helai, dan semua sahabat tu simpan. Setiap selai rambut Nabi itu lebih berharga, lebih besar daripada dunia dan isinya.
Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan rambut Nabi itu juga sudah sampai juga di tanah air Singapura kita. Dan ada juga dia ada di negeri India, ada di negeri Mesir, ada di negeri Turki, ya, ada di Topkapi. Ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi banyaklah tempatnya. Sebab sahabat Nabi pun 124,000. Jadi ini adalah rambut Nabi kita Rasulullah SAW. Rambut Nabi SAW ni hidup tuan-tuan dan puan-puan, ya. Hidup, ya. Dia setiap tahun dia bertambah-tambah sikit panjang dia. Masya Allah, ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dengan barakah Nabi SAW ini, Ummu Salamah radhiyallahu anha, kalau ada orang yang sakit datang nak minta obat, maka dia ambilkan rambut Nabi SAW, maka direndamkan dalam air, maka lepas tu bagi orang tu minum. Masya Allah, sembuh sakit orang itu. Alhamdulillah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau sekiranya kita hari ini pun kita dapat berberkat daripada Nabi kita SAW, dapatlah kita mengambil sebagai obat untuk diri kita juga dan untuk anak-anak kita. Alhamdulillah. Jadi dengan itu saya tak panjangkan bicara, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ada lagi beberapa, cuba kita tengok sejadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejadah Nabi, tempat Nabi buat solat pun ada juga kami dapat bawakan datang kemari. Alhamdulillah. Ini sejadah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ya. Nampaknya saya sudah 1400 tahun tapi masih lagi dapat kita mengambil barakahnya. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa itu saja untuk petang ini, insya-Allah. Kalau tahun minggu depan mungkin kita dapat lihat lagi beberapa barakah Nabi kita Rasulullah SAW. Jadi dengan itu saya mengundurkan diri, minta maaf banyak dalam penyampaian saya. Mungkin ada tersilap kata, terkasar serta dengan perasaan. Mana benar daripada Allah, mana salah saya pada kelemahan saya. Mari kita baca sayyidul istighfar. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Mari kita baca selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.